Tuan-tuan, saya nak kongsi ubat stres dengan tuan-tuan. Ubat stres. Ubat ni saya bagi ke orang ikut dos yang berbeza dan juga ubat yang berbeza. Dan ubat-ubat ni tak sama tuan. Ada yang saya bagi, dia ni tak boleh. Dia ni boleh. Ada yang 2 bulan guna baru cukup, lepas tu dia tinggal ubat tu, gila balik. Ada yang seminggu guna elok dah. Sebab stres dia tu tak teruk sangat. Jadi saya senaraikan kepada tuan-tuan pandai-pandai lah guna, tapi bahaya juga. Kalau takut terlebih dos ke apa kan. Ubat-ubat tu yang ni lah, amalan-amalan ni lah. Selawat tu dia macam nuklear, istighfar dia bawah sikit je. Bom macam bom nuklear tu, dia punya power dia. Tuan-tuan, saya nak kongsi ubat stres dengan tuan-tuan. Ubat stres. Ubat ni saya bagi ke orang ikut dos yang berbeza dan juga ubat yang berbeza. Macam-macam lah, macam-macam yang ni. Dan saya juga orang pi di tempat saya tu sampai orang gila pun ada. Yang sebelum tu tak gila, tapi tekanan hidup sampai gila. Dah sampai di sekolah pun dalam keadaan gila lah, baru gila. Ada yang baru 30% gila, ada yang 70% gila, ada yang dah 100% gila. Lambat mai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ubat-ubat ni tak sama tuan. Ada yang saya bagi, dia ni tak boleh. Dia ni boleh. Ada yang 2 bulan guna baru cukup, lepas tu dia tinggal ubat tu, gila balik. Ada yang seminggu guna elok dah. Sebab stres dia tu tak teruk sangat. Jadi saya senaraikan kepada tuan-tuan pandai-pandai lah guna, tapi bahaya juga. Kalau takut terlebih dos ke apa kan. Ubat-ubat tu yang ni lah, amalan-amalan ni lah. Ada amalan tuan, misal satu. Saya bukan suruh amal semua serentak tau, pilih. Saya tak tahu yang mana yang sesuai untuk tuan-tuan. Cuma yang ni saya tak pernah kongsikan dalam dalam saya tak pernah kongsikan ubat ni. Ubat ni lah. Antara yang mujarab tuan-tuan, kalau terkena macam sihir apa semua tu. Yang tu banyak, zaman hari ni pun banyak sampai pecah belah keluarga sebagainya. Tuan-tuan amal baca surah Baqarah sehari 3 kali. Panjang Baqarah selama 3 hari. Siapa yang dah hafal macam saya, kami hafal. Tak sempat, sibuk. Kemarin saya 11 jam perjalanan. Saya bukan ke sini saja, macam-macam tempat. 11 jam. Letih. Saya nak buka Quran, nak baca letih. Saya pasang dan saya akan baca dengan hati saya. Boleh? Baca Quran dengan hati dapat pahala tak? Dapat. Zikir dengan hati? Dapat. Ingat tu tajuk lain, tu tajuk zikir. Zikir dengan hati kita sebut subhanallah dalam hati. Sekarang kita sebut. Dapat pahala dengan hati. Baca Quran dengan dalam hati ada ni tak? Ada kesan tak? Ada. Cuma kalau tak hafal surah Baqarah, susah lah. Nak ikut, macam mana dia tak hafal, dia jadi ikut sikit-sikit, yang tu tak mujarab. No? Tuan-tuan baca surah Baqarah, yang ni kalau yang berkait dengan yang tu. Tuan-tuan payah nak jumpa kan perawat Islam pula ni, sekali jumpa 200 pula. Kan? Lepas tu yang perawat pun pandai juga, minggu depan datang lagi lah 200 setengah. Kan? Macam mana ni ustaz, jenuh lah kami. Dah lah nak jumpa sebulan 3 kali. Minta maaf, bukan semua perawat tau. Ni saya bukan menghina perawat ni, minta maaf, ni takut ada 2-3 orang kan. Maksudnya begitulah. Kalau susah tuan-tuan, bahagian-bahagian sihir apa semua ni kan, tuan-tuan baca Baqarah, insya-Allah sangat mujarab. Benda ni ada hadis yang berkaitan dengan dipasang Baqarah dan Ali Imran di dalam rumah yang banyak gangguan. Pasang. Tak perlu beli speaker besar, basah sampai tak boleh nak tidur. Tuan-tuan buka ni, daripada duk buka lagu sehari 2 jam tu, buka pasang. Habislah data ustaz, semua saya nak kena ajak jenuh. Kan ada tube mic tu, download lah. Download, lepas tu pasang, dia tak guna data dah. Pasang lah, download Baqarah, download Ali Imran. Apa hukum guna data pejabat? Tu soalan lain pula.
Tapi dia download ceramah agama untuk dengar balik lagi. Itu saya masuk tajuk lain. Tuan-tuan, ubat pertama untuk tuan-tuan guna. Ni ubat saya bagi ubat. Tuan-tuan gunalah sendiri-sendiri. InsyaAllah sangat mujarab. Yang ni yang orang dah amal tau. Yang orang dah amal. 3 kali Baqarah, 3 hari berturut-turut. Ustaz, pasal apa tak mujarab? Ada tak orang main kata tak mujarab? Ada. Soalan saya simple je. Subuh semayang tak? Tak. Ya, saya kata. Baqarah baca Ustaz 3 kali. Subuh tak semayang? Subuh tak semayang. Semayang tak dia nak ya, maksudnya memang takkan mujarab lah kalau dia tinggal benda-benda yang fardu tu. Hak wajib tak payah, janganlah tinggal. Kita yang wajib tuan-tuan tiap hari semayang je. Puasa setahun sekali, Ramadan. Haji kalau mampu, zakat kalau ada duit. Tak ada duit nak kurang zakat apa? Kan? Solat je, jaga solat. Okey, kemudian yang tu satu. Dan satu lagi tuan-tuan, semua ubat ni penghalang utama dia ialah semua ubat ni penghalang utama, satu tinggal semayang, penghalang utama. Yang kedua dimurkai suami, yang ketiga dimurkai ibu ayah. Satu lagi yang praktikal yang menghalang 88 jenis ubat ni ialah memutuskan silaturahim adik-beradik. Yang ni saya tengok cukup penghalang yang cukup besar ni. Bila orang mai kan, orang cerita, saya pun tanya-tanya, dia akan beritahu. Gaduh dengan adik-beradik lama dah ustaz. 12 tahun dah tak berjumpa, tak ni. Berdendam. Yang tu penghalang utama ubat-ubat ni. Hati-hatilah 4 penghalang tu. Nombor 2 tuan-tuan, ubat kalau kita dalam keadaan orang kata tak jumpa jalan lah, contoh. Apa jua masalah hidup. Ubat nombor 2, kalau orang lelaki semayang berjemaah 40 hari. Oh, dia ustaz nak suruh jadi Tok Sami dah. Kan, nak buat macam mana ustaz? Semayang berjemaah 40 hari. Buat. Walaupun di sini boleh berjemaah tak di sini? Boleh, tak ada alasan, boleh. Orang perempuan semayang awal waktu. Kalau tak berjemaah, orang perempuan syarat dia hak tu awal waktu. 40 hari. 40 hari tu maksudnya sehari 5 waktu kali 40 200 tu. Kan? Tak tinggal langsung. Dia tak boleh walaupun satu waktu. Ubat kedua, ubat ketiga. Ni mujarab tuan dengan izin Allah. Kalau tak mujarab tu masalah tuan-tuan. Ada lah tu. Nombor 3 ubat tuan-tuan guna salah satu. Yasin 40 hari pagi dan petang. Surah Yasin. Tuan-tuan tahu yang ulama kita duk ajak malam Jumaat tu Yasin. Yang Wahabi duk sebut bid'ah lah, haram lah. Wahabi kerja haram je dia. No? Hati-hati lah dengan ajaran Wahabi ni. Ikut yang Ahlus Sunnah tuan-tuan. Ikut yang Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang para ulama kita ajak. Senang. Kalau tuan-tuan tengok apa ni, ada satu grup ni kerja haram bid'ah ni. Yang tu Wahabi susah. Kan? Dia banyak tak berada di landasan. Minta maaf kalau ada Wahabi sini, saya minta maaf. Saya suka sebut jelas macam tu. Sebab nanti tuan-tuan akan dengar ni, ini bid'ah. Asy-Syahid Dr. Ramadan Al-Buti yang mati syahid dibom di dalam masjid ketika mengajar. Guru kami. Waktu saya belajar di Syria, dia Asy-Syahid. Dibom waktu mengajar. Dia adalah antara orang yang mengamalkan Yasin sehari 2 kali. Dia anak murid dia tuan-tuan, dia lecture di Universiti Jamiah Dimash tu dan beberapa lagi universiti lain. Selalunya anak murid dia ni yang ambil PhD lah. Dia profesor penuh. Bukan profesor madya, profesor penuh lah. Dia panggil dalam bahasa Arab Al-Ustaz Ad-Doktor. Profesor penuh tu. Yasin 40 hari pagi dan petang. Tuan-tuan niat waktu baca Yasin, tuan-tuan niat. Masalah tu lah, niat masalah tu kan. Sagi niat ni pula, tuan-tuan niat bagilah perniagaan dia rugi. Tu dia 40 hari baca Yasin. Nak pergi perniagaan orang rugi. Tu tak jadi tuan. Tu syarat dia, tak boleh untuk kejahatan, untuk benda buruk untuk orang lain, tak boleh niat tu. Nombor 4 tuan-tuan ubat dia, ni yang dipraktikkan, selawat 1000 kali selama 40 hari. Jenuh ustaz? Tak jenuh lah. Tanya dulu selawat macam mana. Nah, dia macam-macam. Muril, mubin lah, tafridiyah. Senang je. Allahumma salli ala Muhammad.
Ringkasnya, Allahumma salli ala Muhammad. Seminit boleh berapa tuan-tuan? Allahu Akbar. Buat tuan-tuan. Buat selawat kan? Ha? Ubat-ubat ni dia 8. Saya sebut 4. Pilih buat satu-satu sampai jumpa yang mujarab. Kalau buat 8 tak mujarab, ada masalah besar di antara kita dengan Allah. Tuan-tuan, wa qala rabbukum ud'uni, asal tak bagi tuan-tuan buat ni sampai 8 tuan-tuan buat, ada masalah besar hubungan tuan-tuan dengan Allah, mesti besar. Sama ada tuan-tuan dengan mak ayah, ibu tak redha, ibu dia berasa dalam hati dia, ataupun ayah dia berasa dalam hati dia rasa. Kecuali kita dah minta maaf tapi mak ayah tak ampun. Kan, kita dah minta maaf, Ustaz, saya dah taubat, saya dah cuba minta maaf dengan cara yang paling hikmah, tapi depa tak ni. Itu bukan salah kita. Okey, tuan-tuan sekalian, 1000 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Pendek aja. 15 minit dah. Ataupun 20 minit 1000 tu. Kejap je sebenarnya, tapi kita tak buat. Nombor 5 ubat dia tuan-tuan, sedekah kepada mak dan ayah. Saya pernah jumpa satu hamba Allah gaji 8,000. Saya tanya dia, berapa bagi kepada mak dan ayah? Tuan-tuan tahu apa jawapan dia? 10 sen pun dia tak mampu, Ustaz. Saya pun takat ni, dia tunjuk. Saya kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Bukan duit kamu tak cukup, Allah tak berkat sesin pun duit kamu. Ni hamba hidup sekarang ni. Engineer KL lah 8,000. Memanglah tak mewah sangat, tapi takkan RM100 tak boleh suar dekat mak ayah. Orang, tuan-tuan, sedekah yang paling tinggi dalam dunia ni ialah sedekah kepada kaum kerabat. Tuan-tuan tak duduk sibuk Palestin, tuan-tuan tak duduk sibuk nak masuk korban. Kalau apa nama ni, tahun tu RM100 pun tak pernah bagi kat mak ayah. Dia duduk sibuk korban Palestin. Ni dia punya duk impun duit sebulan 100, duk bagi 100, esok cukup seekor kambing. Mak ayah tak nak bagi. Rugi. Sedekah kat mak ayah. Tuan-tuan, bukan sedekah lah yang tu, mak ayah. Nombor 6 punya ubat, istighfar. Dia istighfar ni kan, kalau kita kata selawat tu dia macam nuklear, istighfar dia bawah sikit je. Bom, macam bom nuklear tu, dia punya power dia. Istighfar sangat power. Seorang ulama salaf zaman dulu, saya tak ingat sama ada Hasan Al-Basri ataupun Ibrahim An-Nakhai. Dua-dua ni imam mujtahid. Kedua-dua nama ni, buah nama anak tuan, Hasan Basri ataupun Ibrahim Nakhai. Imam mujtahid. Depa ni salafus salih, tabi'in, ulama tabi'in. Lepas sahabat, zaman depa ni. Sangat hebat. Depa ni semua ni guru-guru yang kita duk dengar, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Ni guru-guru atas lagi. Lagi power. Ni Ibrahim Nakhai, Hasan Basri semua ni. Orang mai tanya, Tuan Imam, anak saya sakit. Tuan Imam tu kata apa? Banyakkan istighfar. Tuan Imam, perniagaan saya rugi. Tuan Imam tu kata banyakkan istighfar. Datang orang lain, Tuan Imam, saya tak dapat anak sudah 13 tahun. Tuan Imam tu kata banyakkan istighfar. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dalam Quran disebutkan yursilis samaa alaikum midrara. Fungsi istighfar ni dia macam selawat, dia macam ubat yang kita ambil ubat tu untuk pelbagai. Miskin, ketenangan hati, istighfar. Tuan-tuan kalau tak selawat tak jadi, kalau lah tuan-tuan istighfar. Ada orang tuan-tuan selawat tak jadi, tapi bila dia istighfar, bila dia kata ya Allah ampunkan aku. Istighfar macam mana Ustaz? Astaghfirullah. Susahnya. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. 5 saat 5. Beli tasbih, letak dalam poket. Jangan gantung dalam kereta. Sekejap lagi dia gantung 3 tahun. Macam tu tasbih. Bangla tanya, ni mau lap kah? Bangla kereta tu tanya kan, ni mau lap kah? Sudah berabuk. 3 tahun tak sentuh berabuk.
Jangan cangkut dalam kereta, buang dalam poket, buang dalam beg duit. Kalau mati orang tengok dalam beg duit kita ada tasbih. Kan? 1000. Nombor 7 tuan-tuan, ubat dia sebenarnya yang nombor 7 ni antara ubat yang terawal sebenarnya, taubat. Kalau kita ada buat satu-satu tu, kita tahu dosa, semua orang tahu. Saya nak tanya tuan-tuan, kita tahu tak orang jahat dengan orang baik ni, kita orang yang jahat betul-betul ni kan, boleh tahu ni memang jahat ni. Tuan-tuan, taubat. Yang ni sebenarnya antara ubat yang awal. Taubat bermaksud meninggalkan dosa besar. Tak payah cerita lah, panjang kan. Banyak cerita apa? Cerita tentang orang bertaubat ni, banyak. Pagi tadi semalam saya dapat mesej kritikal seorang hafiz Quran, kanser paru-paru. Hafiz Quran tu bukanlah tidak dikenali, sangat dikenali. Dia dulu mak rempit dadah, sekolah menengah dulu. Kemudian Allah Ta'ala takdirkan dapat hidayah. Dia main mengaji kat saya. Alhamdulillah, mengaji Quran apa semua. Habis SPM, dia masuk Universiti Islam, ada pelajar terbaik jurusan Quran. Wakil universiti. Allah Ta'ala uji dia. Kanser. Saya pergi ziarah dia tahun lepas. Saya bukan wali. Saya pergi ziarah dia, Allah Ta'ala ilham. Saya kata kat dia, Fulan, saya panggil nama dia, adalah. Saya kata, ni Tuhan bagi kanser. Lepas ni Allah Ta'ala akan bagi sihat, kemudian kamu akan sakit. Dan kemudian, inilah kan. Dia kena kanser tahun lepas, kemudian dia sihat. Walafiat. Dia pergi kelas sambung master. Second degree. Master, anak dah dapat anak dah, sebelum sakit dapat anak pun tengok gambar dia semua sihat. Ni dia kritikal sekarang ni. Orang ikatkan tangan dia semua dah, kritikal. Kisah orang bertaubat. Benar? Kisah orang bertaubat. Banyak lagi kisah lain dalam kehidupan saya bersama dengan orang-orang yang bertaubat. Taubat. Bila satu orang dia isytihar taubat tuan-tuan, bukan dalam masjid, dia duduk dalam kereta aja. Astaghfirullah, di isytihar taubat, waktu tu Tuhan ubah. Ketenangan lah. Dan terakhir, ubat yang terakhir tuan-tuan, ubat stres yang terakhir yang saya nak bagi kat tuan-tuan ni, pilih salah satu, buat semua kau pun boleh, buat semua. Ubat terakhir ialah 2 rakaat solat. Yang ni yang paling best sekali dalam hidup saya. Ini antara ubat yang sering saya gunakan lah. Bila dia mai sampai menggeletar tubuh badan tuan-tuan, bila ujian Allah Ta'ala uji, menggeletar tubuh badan, saya akan solat. Solat tu menggeletar lagi. Habis 2 rakaat, bangun lagi. Habis 2 rakaat, bangun lagi. Habis 2 rakaat, bangun sampai tenang. Lepas tu habis. Lepas tu Tuhan buka jalan lah. Solat antara ibadat yang menjadi wasilah yang menghantar seseorang itu sebagai pengangkutan yang paling laju dia dengan Allah Ta'ala melalui solat. Nah, kadang doa kita Tuhan tak makbul, kadang doa kita Allah tak makbul, tapi solat Tuhan makbul. Dia macam tu. Kadang seseorang itu dia, kecuali lah orang tu dia mulut dia masin, dia berdoa sekali je. Ada seorang bila dia doa Tuhan tak makbul, tapi bila dia ambil semayang, dia semayang kuat. Semayang tu angkat dia. Kadang tak cukup 2, 4, dia kena tambah jadi 6. Dia nak buat solat apa ustaz? Buat solat tasbih. Buat solat tasbih. Kalau tanya saya lah, dia sebenarnya buat solat apa pun tak apa. Solat tahiyatul masjid pun boleh, duha pun boleh. Contoh kita jadi ini kan, kita jadi buntu. Masalah kan? Masalah macam-macam lah masalah hidup ni. Kita macam tu lah. Solat antara wasilah yang paling pantas membawa kita kepada Allah. Kan? Walhamdulillahirabbil alamin. Kadar tu dulu insya-Allah untuk hari ini. Qul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.